ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan pengajian kita pada hari ini dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan urusan kita. Kita mulakan dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mohon pada Allah SWT ditambahkan ilmu pada hari ini, ilmu yang memberi makna kepada kehidupan kita, bukan sekadar ilmu kita melakukan kerja-kerja seharian, tetapi lebih daripada itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita berada juz ke-8 ini menarik ya. Kalau sebelum ini surah Al-An'am pada juz yang ke-7, juz ke-8 ini mencerahkan lagi satu hujah daripada Allah SWT kepada orang-orang musyrik ya, yang mungkin nampak agak tegas sedikit, tetapi kita akan lihat bagaimana ia dicerahkan, ia disampaikan dalam konteks yang betul insya-Allah ya. Jadi pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di Facebook dekat handset masing-masing ataupun laptop, mungkin boleh share di Facebook masing-masing untuk kita memaklumkan pada kawan kita ingin belajar halaman 146, hanya 5 ayat dan kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah untuk kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan hidayah, dan kita tidak mahu menjadi orang yang dimurkai, yang disesatkan, dan kita tidak mahu jadi orang yang digelar sebagai musyrik, yang mensyirikkan Allah. Nauzubillah min zalik ya. Kerana apa? Kerana tidak memahami ilmu yang sebenarnya, dan inilah yang kita akan belajar daripada ayat ataupun halaman 146. Mari kita lihat kepada sinopsis pada hari ini, iaitu pada ayat 138 hingga ayat 140 kita melihat kepada syariah kaum jahiliah ya. Jalan hidup, peraturan kaum jahiliah ini tidak tetap dalam masalah binatang ternak serta
pembunuhan anak mereka. Kesinambungan daripada halaman 145 pada ayat 137 semalam. Dan kemudian kita akan melihat pada ayat 141 hingga 142 dalil yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan tumbuhan pada ayat 141 dan menjadikan an'am yang menjadi tajuk ataupun nama surah yang ke-6 ini, yang kita akan lihat lebih lanjut lagi apakah cabaran. Kadang-kadang kita rasakan tumbuhan dan binatang ini biasa-biasa saja, tetapi ia boleh mengganggu tauhid kalau tidak diuruskan dengan sebaiknya. Mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan ayat 138 hingga ayat 140 bersama tuan-tuan yang ada di rumah, ya, boleh buka mushaf, adik-adik bersedia untuk bersama Ustaz Tirmizi, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, sahabat saya dan juga semua sahabat-sahabat seperjuangan, sahabat-sahabat Al-Quran. Moga-moga ukhuwah ini yang kita bina ini semata-mata kerana Al-Quran ini berpanjangan hingga kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sama-sama kita luruskan hati kita, kita ikhlaskan niat kita. Moga-moga Allah Taala memberi hidayah kepada kita, petunjuk, ilham kepada kita untuk semata-mata kita nak memaham akan kalamnya, dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jom sama-sama kita share terlebih dahulu My Quran Time ini, biar semua rakan-rakan kita dapat mendengar bacaan Al-Quran dan yang penting dapat memahami isi kandungannya. Ayat 138 hingga 140 kita baca sama-sama dengan maqam nahawan, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 138 hingga ayat 140, menyambung kepada perbincangan kita semalam. Kita sudah memulakan pada hari Isnin, kita melihat kepada ayat ataupun halaman 145. Di hujung muka surat 145 kita berbincang tentang bagaimana orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai sanggup untuk membunuh anak mereka.
ya, membunuh anak mereka kerana apa? Dia bimbang tentang rezeki, bimbang tentang nama, tapi sebenarnya semua ketentuan bagi anak tersebut sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah boleh, ya, boleh menguruskan segala-galanya tanpa ibu ayah pun sebenarnya. Jadi ini berlaku kerana ada syirik, ya, mencuba untuk percaya kepada kefahaman karut marut, ya, yang berada pada zaman jahiliah, dan benda ini masih lagi boleh berlaku pada waktu ini, di mana ada orang yang sanggup untuk menggugurkan anak contohnya kerana mungkin tidak mampu untuk menanggung rezekinya, padahal itu adalah daripada Allah. Daripada ayat 138 disambung lagi tentang satu jidal ataupun satu teguran tegas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita faham bahawa surah Al-An'am ini turun di hujung, ya, ataupun di fasa hujung Nabi berada di Mekah. Jadi apa yang kita sedang belajar ini ialah suatu perkara penghujahan di hujung selepas Nabi sudah mengingatkan dengan apa istilahnya Ustaz, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan mau'izah, kemudian barulah sampai pada tahap jidal ini. Ya, jadi tuan-tuan yang berada kat rumah kena berjaga-jaga juga. Jangan pula kita pergi ke rumah orang Hindu contohnya, terus cakap je sebenarnya kamu ni sesat, guna perkataan yang kita akan tengok nanti insya-Allah. Padahal sebenarnya kita belum lagi menerangkan dengan cara dengan hikmah, dengan mau'izah, dengan kita berdialog untuk mencerahkan, memberi nasihat penerangan kepada rakan kita. Baik, apakah maksud ayat 138? Dan mereka berkata, mereka mengikut tanggapan mereka, inilah haiwan ternakan dan hasil bumi yang dilarang. Istilah kat sini an'am, binatang ternakan, harf adalah hasil tanaman, hijrun. Hijrun ni sebenarnya maksud asalnya batu Ustaz, ya. Batu, tapi maksudnya bila dia cakap hijrun itu apa? Haram yang betul-betul keras. Ya, yang terhalang. Hijrun la yat'amuha, jangan kamu makan, ya, jangan mereka makannya, tidak boleh dimakannya illa man nasya'u bi za'mihim, kecuali apa yang orang yang kami kendaki mengikut anggapan mereka. Wa an'amun hurrimat, dan ada binatang ternakan yang mereka haramkan, ya, ditunggangi, zuhuriha, ya, untuk ditunggang. Wa an'amun, dan juga binatang yang tidak disebutkan nama Allah alaiha iftira'u alaihi an alaih. Jadi di sini sebenarnya mereka Allah bagi binatang, Allah bagi tanaman, ya. Ada binatang dan tanaman yang mereka haramkan, ya, mereka tak benarkan makan. Dan juga ada binatang yang dia haramkan untuk ditunggang, ya. Pasal apa nanti kita akan tengok lebih lagi. Dan juga ada binatang yang diharamkan makan itu kerana yang binatang itu diserahkan kepada berhala yang ada pada mereka. Jadi ini Allah kata iftira', ini adalah pembohongan. Sayajzihim bima kanu yaftarun, ya, Allah akan membalas atas apa pembohongan yang mereka adakan. Baik. Jadi apakah pelajaran untuk kita? Jangan kita haramkan yang halal, halalkan yang haram. Dan orang yang selalu melakukan syirik ini mudah buat perkara begitu Ustaz, ya. Dia suka mengubah-ubah peraturan. Dia rasakan bahawa kerana si binatang ini banyak menolong dia rasakan bahawa dia banyak memberi kasih sayang. Jadi akhirnya dia angkat sebagai Tuhan. Itu yang berlaku dalam sesetengah agama. Maka dalam ayat ini kita melihat satu ialah kita melihat kepada bagaimana kita nak bawakan isi ayat ini dalam kehidupan kita, iaitu kalau kita berjumpa dengan kawan-kawan kita, jangan terus saja kita cakap bahawa mereka ini iftira', Ustaz, ya. Jumpa je kawan Hindu, ya, kawan yang beragama yang agama lain, dia cakap engkau ni bohong, kan. Sebelum kita cakap itu kita cakap selepas kita mula beri salam, ya, good morning, dan kita gunakan hikmah dan juga mau'izah. Kemudian barulah jidal. Kita cakap bahawa ini adalah iftira', pasal ini yang digunakan oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disambung pada ayat yang ke-139, waqalu, mereka berkata apa? Apa yang ada dalam perut haiwan ternakan ini khusus buat lelaki kami, haram bagi isteri kami. Ini kalau dia ada binatang yang mengandung, ya, kemudian ada keluar anak, ya. Anak itu kalau hidup dia untuk lelaki saja, orang lelaki, suami saja. Orang perempuan, isteri-isteri dia orang tak boleh makan.
dia macam pelik sikit kan, mungkin bagi kita tuan-tuan mungkin tak biasa, tapi ini Allah bongkar tentang tradisi jahiliah ini agar kita jangan jadi begitu. Ya, antaranya apa, ialah kita bagi makanan tertentu untuk orang lelaki, makanan tertentu untuk orang perempuan, ya. Atas dasar apa? Kalau atas dasar kesihatan tu okey, tetapi atas dasar kefahaman akidah yang salah. Wa in yakum maitatan, kalau mati fahum fihi syuraka. Kalau mati anak yang dalam kandungan tu, dia bagi dua-dua boleh makan. Isterinya boleh, suami boleh, isteri boleh. Jadi yang kurang kualiti dah mati kan, kurang kualiti dia bagi pada isteri dia. Tapi kalau yang berkualiti masih hidup lagi, kalau disembelih dapat makan, daging manis contohnya, dia akan hanya bagi pada orang lelaki. Dia asasnya kerana dalam masyarakat jahiliah ini, orang lelaki diletakkan lebih tinggi daripada perempuan, kerana mereka merasakan perempuan ini adalah second class. Dan ini ada kaitan dengan syirik yang mereka wujud di dalam diri mereka. Wa in sayajzihim wasfahum, Allah akan membalas atas apa ketetapan mereka. Innahu hakimun alim. Menarik perkataan di hujung ini, ayat 139. Biasanya ustaz kita baca innahu alimun hakim, ya, tapi kat sini hakimun alim. Jadi bila saya sempat bertanya Ustaz Safri, sempat saya call dia tanya apa sebenarnya yang ada dalam tafsir ataupun di kalangan ulama, Ustaz Safri, R&D kita kan, apakah think tank kita, hakim mengapa didahulukan? Pasal Allah ini hakim yang amat bijaksana, yang menangguhkan balasannya kepada mereka yang syirik. Dia bukannya hakim yang marah-marah, bukan hakim yang tak bijaksana. Allah boleh sahaja nak menurunkan terus hukuman kepada orang yang buat salah ini, ya, tetapi hakim ini, Allah Al-Hakim, amat bijaksana. Allah beri peluang sampai bila-bila. Allah bagi dia nafas, bagi dia rezeki, bagi dia hidup, bagi dia peluang. Kerana apa? Kerana kalau nak cakap Allah tahu ke apa yang mereka tipu, Allah tahu, alim. Tetapi Allah highlightkan hakim dahulu kerana nak beritahu kepada semua orang-orang yang pernah berbuat silap kepada Allah dari segi syirik, Allah, kalau kita masih hidup, Allah sebenarnya menantikan kamu ikutlah hakim yang sebenar-benarnya. Ya, jadi mesej ini menarik dan diikuti ayat 140 Ustaz, ya. Kalau kita boleh baca sekali lagi. Baik, kita baca ayat 140. Menarik ayat yang seterusnya ini untuk sama-sama kita mendapat pengajaran daripada ayat ini. Auzubillahi minasyaitanir rajim. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله Sesungguhnya rugilah bagi mereka yang membunuh anak-anaknya kerana kebodohan lagi tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat pembohongan terhadap Allah SWT. Jadi ada dua perkara yang Allah beritahu kesan daripada syirik, tidak mentauhidkan Allah. Yang pertama, seseorang itu sanggup membunuh anak-anak mereka kerana safahan, ya. Safih ini maksudnya tak berapa berakal sangat, maksudnya tak dia, kalau safih dalam surah An-Nisa itu anak-anak yang belum balik lagi tu, ya. Tapi kat sini bila Allah menggunakan safahan ini, maksudnya orang ni walaupun umurnya 50 tahun tapi perangai, cara berfikir macam umur 3-4 tahun, tak matang. Ya. Dan bila tak matang itu tak berilmu, bi ghairi ilm, bukan tak matang kerana tak cukup pengalaman, kerana ilmu, maka kesannya ialah dia sanggup untuk membunuh si anak. Ya, jadi ini yang pertama, mengapa pentingnya ilmu, kerana ilmu ini kalau kita tak cari ilmu, akhirnya tauhid kita ini akan terganggu. Dan tuan-tuan mengikuti My Quran Time ini adalah proses ilmu untuk kita mengelakkan daripada ayah umur 50 tahun tapi dia punya cara berfikirnya macam anak umur 5 tahun, kerana safaham bi ghairi an. Waharramu, dan mengharamkan apa yang telah Allah rezekikan dengan melakukan pembohongan. Dan mereka buat begini Ustaz, ya, sebenarnya salah satu agenda mereka, orang yang buat syirik ini, dia kerana ada personal interest.
Kadang-kadang pasal dia nak lakukan lembu tertentu kerana dia nak jual berhala tertentu. Jadi dia tipu. Akhirnya saya boleh jual saya punya produk. Nak tertarik kan? Nak tertarik ya. Dan ini boleh berlaku juga di dalam masyarakat kita. Orang buat testimoni tipu kan. Pasal apa? Nak lariskan produk dia. Yang itu tuan-tuan kita kena jaga elok-elok kerana ia boleh membawa kepada istilah qad dallu wa ma kanu muhtadin. Mereka itu sesat yang sebenar-benarnya tidak berada dalam petunjuk. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Kita minta diberikan hidayah dan kita tidak mahu jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak mahu jadi orang yang sesat kerana apa? Kerana tidak ada ilmu yang menyebabkan tauhid kita terganggu. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Ta'ima iaitu memberi makan 48 kali yang disebut di dalam Al-Quran, dan perkataan ini kita jumpa pada ayat 138 ya, bila dinyatakan la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim ya, jangan makan binatang tertentu, tanaman tertentu tanpa ada asas daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi sebenarnya mudah bagi Islam ini, semua benda adalah halal untuk dimakan kecuali apa yang Allah nyatakan haram, yang tidak boleh. Sikit saja kategorinya, itu adalah rezeki. Mudah bila beragama Islam, tetapi ada orang cuba komplekskan. Mengapa? Ada agenda tersendiri dalam kehidupan mereka. Jadi kita tak nak jadi yang kompleks tersebut. Kita ambil yang dimudahkan oleh Allah, bukan bermudah-mudah. Dan kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada kejahilan, daripada kebodohan yang membinasakan kami. Kita tahu kerana kejahilan inilah manusia akan buat satu perkara yang di luar jangkaan kerana akal manusia. Sebagaimana disebut oleh Ustaz Faz tadi, ada kata-kata menyebut manusia ni dia akan memusuhi apa yang dia tak tahu. So bila apa yang dia tak tahu, dia akan lawan. Padahal kalau dia tahu suatu kebenaran tersebut, nescaya dia tidak akan melakukan perkara yang dia tak tahu tadi. Moga-moga kita sentiasa ditambahi sebagaimana doa kita di awal, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepada kami ilmu insya-Allah. Baik penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, kita nak baca sikit tajwid pada hari ini. Hari ini kita dah terangkan tentang apa itu nun sakinah, nun mati. Kita dah masuk bab nun mati ni. Kemudian bila nun mati, dia tak boleh pisah daripada tanwin kerana dia sekali. Nun mati ataupun tanwin, nun sakinah ataupun tanwin. Hari ini kita nak mengenal sedikit tentang apakah perbezaan di antara nun sakinah dan tanwin. Perbezaan antara nun sakinah dan tanwin, yang pertama, nun sakinah adalah nun yang ada ketika wasal dan ada ketika wakaf. Manakala tanwin pula nun yang ada ketika wasal tapi tidak ada ketika wakaf. Contoh, yang pertama, nun sakinah, nun yang ada ketika wasal dan ada ketika wakaf. Apa yang dimaksudkan begitu? Contoh, nun pada minkum tadi. Minkum. Kalau kita baca wakaf, nun tu tetap ada. Walaupun nun tu duduk di tengah ataupun duduk di hujung perkataan. Nun tu tetap ada pada bacaan dan pada tulisan. Kalau kita sambung pun, minkum min ahad, contoh. Wal takum minkum ummah, kalau sambung memang adalah. Kalau berhenti pun minkum, tetap nun tu ada pada bacaan dan ada pada ketika wasal dan ada ketika wakaf. Adapun tanwin, nun yang ada ketika, nunnya ada ketika wasal dan tiada ketika wakaf. Contoh tengok, ahadun illa. Ahadun illa. Tengok tanwin tu disebut ketika kita wasal. Ahadun, bunyi dun tu, bunyi suara nun mati pada tanwin tu. Ahadun illa.
Tapi kalau kita berhenti pada ahadun, tanwin tu nun tu dah tak ada. Ahad. Mana suara nun? Tak ada sebab kita wakaf. Dia hanya ada ketika wasal sahaja. Perbezaan yang seterusnya ialah nun sakinah, nunnya ada pada bacaan dan ada pada tulisan. Contohnya anta maulana. Tengok nun tu pada tulisan pun ada, pada bacaan pun ada. Anta maulana. Adapun tanwin, nunnya ada pada bacaan tapi tidak ada pada tulisan. Contoh nafsan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nafsan, bunyi tak suara nun mati? Bunyi. Nafsan, tanwin tu adalah suara nun mati. Tapi huruf nun ada tak? Nun tidak ada. Nun hanya ada pada bacaan sahaja ketika tanwin, tapi tidak ada pada tulisan. Itu hanya perbezaan. Jangan pening-pening ya. Jangan kata ya Allah apa ni? Tak ada apa-apa. Angguk-angguk saja, jangan geleng. Maksudnya ini ada kita buat perbezaan sikit, nun sakinah dan tanwin ada perbezaan dia. Itu sedikit perbezaan. Insya-Allah kita akan sambung balik pada episod yang esok ni. Apa lagi perbezaan yang lain supaya kita kenal betul-betul nun mati dan tanwin. Jumpa dalam Quran, oh dah tahu dah ini nun mati ni, ini tanwin ni, kita dah kenal dah. Orang tak kenal maka orang tak cinta. Orang tak kenal maka tak tahulah. Kalau tak tahu insya-Allah akan tahu, insya-Allah akan tahu ya, masya-Allah. Ya, sebenarnya ustaz cakap tentang tajwid membaca al-Quran ni, saya baru dia ada berjumpa dengan ada yang baru masuk Islam kan. Mereka ambil transliteration yang pakai bahasa Rumi tu kan untuk baca al-Quran tu. Yang Rumi pun susah nak baca, apatah lagi yang Jawinya kan. Tapi bagi tuan-tuan yang kita semua yang dah boleh baca al-Quran ni, ini sebenarnya satu anugerah sebenarnya kan. Pasal dia kalau baca ABC tu dia sambung-sambung je kan, boleh teka-teka dia punya bunyinya. Tapi bila baca bahasa Arab ni, bahasa al-Quran ini, alif ba ta itu dia ada, kalau awalnya, kalau di tengah dia nak sambung-sambung tu prosesnya itu lebih sikit kan. Jadi kita doakan jika kita dah diizinkan Allah untuk membaca, mengenal huruf hijaiyah dan mengenal al-Quran ini adalah satu nikmat dan ia adalah satu perjuangan lah ya untuk kita terus bersemangat dalam kehidupan kita. Baik. Kita sambung pada dua ayat lagi, ayat 141 hingga ayat 142. Kali ini Allah bercerita tentang tanaman dan haiwan. Apakah yang penting kita perlu ambil daripada dua ayat ini? Jom kita baca bersama. Baik, lagi baki dua ayat yang kita nak baca. Ini kehebatan peraturan Allah adalah paling baik sekali. Kita ingat bila sebut peraturan Allah ni, dia adalah satu, Allah Taala nak tengok kita bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berhadapan. Ini peraturan Tuhan yang tetapkan kepada kita, yang ciptakan kita. Kadang-kadang kita akal kita tak sampai nak fikir, kenapa Tuhan buat macam ni, kenapa Tuhan buat macam ni. Tapi itulah sifat hamba, kita perlu diuji untuk nak test kita punya keimanan kita kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ayat terakhir daripada muka surat 146, ayat yang 141 dan 142. Kita baca dengan maqam bayati kurdi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, dua ayat daripada ayat 141 dan ayat 142. Di sini kita dibekalkan dengan apakah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk kita melihat dengan kacamata tauhid. Iaitu yang pertama berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, dan pada ayat 142 berkaitan dengan binatang, ya, dengan binatang ataupun haiwan. Jadi pada ayat 141, dan dialah yang menjadikan tanaman yang menjalar dan yang tidak menjalar, ya, istilahnya adalah ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat, ya. Ma'rusyat ini daripada perkataan arash, iaitu dia dikatakan dengan pancang Ustaz ni, tiang tu. Kalau diletakkan itu, jadi bila ada tanaman yang kena letak pancang, dia kena ataupun dia punya apa, kayu itulah, ya, dia menyebabkan dia boleh melingkar dekat pancang tersebut, itu namanya ma'rusyat, iaitu tanaman yang menjalar, tapi kalau kita letak pancang tersebut dia akan naiklah ke atas atau ikut kepada tempat tersebut. Jadi ada kebun yang ada ma'rusyat dan juga wa ghairu ma'rusyat, iaitu tanaman yang tidak perlukan kepada pancang ataupun kayu tadi itu. Maksudnya ini tanaman biasalah, pokok-pokok yang ada. Dan yang keduanya Allah memberikan contoh. Apakah contoh wa ghairu ma'rusyat? Maksudnya Al-Quran ini kalau dalam dia susun ikut kepada yang kedua itu, dia berikan contoh yang kedua tu dekat-dekat, ya. Itu sebabnya waw dekat situ adalah waw al-bayyinah, waw yang menerangkan balik. Wan nakhl, iaitu pohon kurma, adalah wa ghairu ma'rusyat, iaitu tidak perlukan pancang pasal dia dah kuat. Dan juga apa lagi yang kuat, yang tak kuat, iaitu waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu, iaitu tanaman yang ada pelbagai ukuluhu, ya, ada pelbagai hasil buah dia. Dan apa yang kita faham daripada mukhtalifan al-ukuluhu ini, salah satunya ialah cara dia punya rasanya berbeza, ya. Dan yang keduanya cara makan berbeza. Ada buah yang kita kena buang kulit, Ustaz. Contoh buah apa tu? Buah durian. Kan, kalau buah yang kita kena buang kulitnya tapi nipis saja, buah apple, buah mangga contohnya. Ataupun ada tak buah yang kita boleh makan terus? Ada. Buah apa, Ustaz? Anggur boleh tak? Anggur terus masuk dalam mulut, kan. Jadi itu istilahnya waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu, ya. Sama ada dia ma'rusyat ataupun ghairu ma'rusyat. Anggur ma'rusyat, dia menjalar begitu je, kan. Kalau katakan buah durian, itu ghairu ma'rusyat, okey. Jadi kita dah belajar macam belajar biologi pula, kan, ataupun tanaman. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran bila Allah bawa begini, sebenarnya nak bawa balik kita kepada siapa? Bawa balik kepada Allah. Allah nak beritahu kepada kita semua perkara ini adalah tanaman-tanaman yang amat istimewa. Kalau kita kaji betul-betul, dia punya zat nutrisinya itu amat special, amat istimewa. Diteruskan dengan wazaitun, ya, warumman dan delima, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, yang sama ataupun yang tak sama. Jadi ada yang sama seperti rumman contohnya, ataupun seperti zaitun. Zaitun ni buah zaitun, ya. Dan ataupun kalau katakan buah kurma tadi, ada pokok yang lebih macam buah kurma. Kalau kat Malaysia ni pokok kelapa contohnya lah, kan, ataupun pokok kelapa sawit. Jadi di sini Allah nak beritahu bahawa kepelbagaian ini bukan sekadar diciptakan sia-sia, tetapi ada 3 perkara yang perlu diberi perhatian. Yang pertama, kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadih. Yang pertama makan, yang kedua bila dia dah ada hasil, wa atu haqqahu yauma hasadih, pada hari tuai ada hasil, kena beri haknya. Di sini dah mula bawa kepada clue kepada zakat, Ustaz, ya. Tapi zakat belum keluar lagi. Ini adalah clue. Allah nak bagi, nak siapkan minda orang-orang di Mekah itu bahawa nanti kamu kena bagi sumbangan, ya, kepada masyarakat ataupun kepada haiwan. Dan yang ketiganya, apakah yang perlu dibuat ketika kita nampak tanaman? Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan melampau, ya, jangan berlebih-lebihan,
ketika menggunakannya sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Apa yang boleh kita faham daripada ayat ini, petani bila dia tanam, ustaz ya, dia dapat hasilnya setengah tahun ataupun setahun. Dia bukan macam kita kalau kerja makan gaji dapat bulan-bulan. Jadi kita pun belanja sikit-sikit. Orang yang dapat sampai setahun terus itu, ya, dapat sedebuk duit dia, pada waktu itu selama hari ni dia mungkin makan nasi biasa, tapi bila dapat gaji setahun, ustaz, pada waktu ini manusia dia mula dah dia nak beli makan setiap hari nasi Arab yang harga RM100 seorang contohnya, kan. Jadi di sini Allah mengingatkan makan tak ada masalah, ya, berikan tanggungjawab, tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan dalam berbelanja. Kerana apa? Kerana Allah tidak suka orang yang dia tidak uruskan keuangannya dengan baik. Ya, ini mesej yang besar sebenarnya. Mungkin ada yang kata bahawa saya bukan petani, tetapi sebenarnya petani adalah yang dekat dengan masyarakat Mekah pada waktu itu, ya. Mereka melihat dapat hasil daripada zaitun, daripada kurma, amat indah, ya, amat istimewa bagi mereka. Tetapi Allah beritahu semua perkara ini perlu diuruskan dengan baik, dan orang yang tidak mengambil tauhid kepada Allah Subhanahu taala, mereka mudah untuk melampau-lampau dalam mereka spend, dalam mereka berbelanja. Dan bagaimana pula kalau binatang ternakan? Jom kita baca sekali lagi ayat 142 untuk kita tahu apakah fungsi dan apakah yang perlu kita kaitkan bila tengok binatang ternakan, apa sebenarnya yang Allah ingin sampaikan. Baik, kita baca ayat yang terakhir, ya, 142. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha qulu Surah Al-Azim. Pada ayat 142 Allah memberitahu kepada kita nikmat al-an'am, ya. Wa minal an'am, daripada sebahagian daripada binatang ternakan itu boleh dijadikan sebagai hamulatan, iaitu sebagai haiwan yang boleh mengangkut barang ataupun mengangkut orang, ya. Jadi ini fungsi yang boleh dimanfaatkan. Dan mungkin bagi kita rasa macam ini dah tahu, ya, tapi bagi sebahagian orang ialah mereka menggunakan idea ini untuk buat bisnes, ya. Mereka boleh sewakan kuda mereka boleh sewakan lembu mereka, unta mereka. Malah ini adalah salah satu daripada sumber rezeki. Penting itu kerana apa? Kerana dalam surah Al-An'am ni banyak bercerita tentang rezeki, ustaz, ya. Bila tauhid biasanya ada isu tentang rezeki, dan rezeki sebenarnya kita dibekalkan tanaman dan juga binatang. Jadi itu cara berfikir yang kita boleh nampak di dalam surah ini. Jadi Allah mengatakan apa? Yang pertama sebagai sumber pengangkutan, yang keduanya wa farsha sebagai sembelihan, boleh dimakan. Maksudnya kalau katakan bimbang pasal isu rezeki, jangan dihalal haramkan binatang yang halal Allah bagikan, malah gunakan untuk mendapatkan lebih banyak rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kulu mimma, okey, makanlah daripada apa yang telah direzekikan kepadamu oleh Allah SWT. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut kepada langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ini seperti surah Al-Baqarah, ustaz, ya, bercakap tentang jangan makan, ya, halalan thayyibah, jangan ikut kepada langkah syaitan. Apa kaitan, apa maksud langkah syaitan dan binatang ini? Kerana satu, bila an'am ini tidak digunakan untuk pengangkutan dan sembelihan, malah dia digunakan untuk beri pada berhala, itu langkah syaitan. Syaitan memang suka untuk kita gunakan perkara yang Allah bagi halal ini untuk perkara yang tak baik. Yang pertama. Yang keduanya ialah syaitan ini nakkan kepada kita semua jangan makan perkara yang halal.
Jadi kita dapat binatang, kita curi, ya, auzubillahi min zalik, kita tak nak curi. Kita jangan curi untuk menjadi pengangkutan ataupun sumber makanan kita. Dan itu sebabnya sekarang Ustaz ya, isu daging yang mereka campur-campurkan dan dijual dalam pasaran kan. Perkara ini perkara yang perlu kita beri perhatian, kerana memanglah syaitan dia nak menggelincirkan kita. Salah satunya adalah dengan makanan. Ya, sama ada makanan itu sumbernya tidak halal ataupun memang ianya tidak dihalalkan dari segi pasal binatang itu tidak disembelih dengan betul, dicampur-campur adukkan. Perkara inilah yang perlu kita jaga. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah mengingatkan ini adalah musuh yang nyata. Makanan bila tidak halal sahaja, maka bermulalah ya malas solat, malas baca Quran, mula untuk tidak amanah. Dan ini pelajaran yang kita ambil daripada halaman 146. Mari kita sama-sama lihat situasi apakah senario keseluruhan. Yang pertama di atas kiri itu, iaitu ada yang kata unta ini haram, ya. Tapi kalau res haram dibolehkan. Itu dia punya syariat orang jahiliah, ya, yang kita tidak mahu ambil perkara tersebut. Dan di atas kanan itu ialah ada tempat, ada makanan khas untuk lelaki saja, ada makanan untuk wanita sahaja. Padahal sebenarnya dalam Islam, dalam Quran tidak ada pengkhususan. Syariat begini adalah syariat daripada orang yang bermasalah kerana syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sebelah kiri bawah itu, ya, ketika masa untuk menuai, sebenarnya ada juga hak untuk manusia, hak orang lain, dan juga hak untuk binatang yang mengambil makanan daripada hasil tuaian. Dan sebelah kanan bawah itu kita bercakap tentang binatang adalah untuk disembelih dan juga dimakan, tapi pastikan ia halal, bukannya main jumpa saja. Bila lapar saja kita rembat sahaja apa yang ada, Ustaz ya. Moga-moga ini membawa kita kepada resolusi yang mantap pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Iaitu yang pertama, jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ya, dengan kita menggunakan akal ataupun nafsu sendiri. Yang kedua, elakkan amalan syirik yang menyebabkan diskriminasi, ya, membeza-bezakan di antara lelaki dan juga perempuan. Yang kita lihat salah satunya isu makanan dalam jahiliah. Dan yang ketiganya ialah tunaikan hak orang lain atas rezeki kurniaan Allah dan jangan melampau dalam kita menguruskan keuangan kita pada setiap hari. Sama-sama kita berdoa Allah memimpin kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami menjunjung akan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada kami kejahilan, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada kami kebodohan, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu, ya Allah. Ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ilmu yang sentiasa mendekatkan kami dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami akal ataupun cara berfikir yang benar, ya Allah, yang sentiasa mendahului akan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami cara berfikir yang tidak melampaui batas, ya Allah, yang sentiasa selari dengan syariat agama-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita dan kita doa agar Allah terus memimpin kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan tauhid. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran. Satu usaha tuan-tuan boleh menyumbang, berkongsi usaha ini agar kita sama-sama dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa digelar muhtadin, sentiasa dipandu oleh hidayah, bukan yang disesatkan. Kita bertemu pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan insya-Allah pada 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan agar terus kita ini berjaga-jaga dengan makanan dan pastikan ambil yang halal sahaja agar kita tidak mudah ditipu mengikut langkah-langkah syaitan. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham aman insya-Allah.